والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Bacaan kitab Al-Isya'ah di Asyratis Sa'ah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Wa fi sahih al-Bukhari anna Aba Wa'il qala qulna li Hudzaifah radhiyallahu anhu a'alima Umaru manil bab qala na'am kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailata inni haddathtuhu hadithan laysa bil aghalid qala fahimna an nas'alahu wa amarna masruqan fasalahu faqala manil bab qala Umar. Di dalam kitab Sahih Bukhari bahawasanya Abu Wa'il rahimahullah berkata, kami telah bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, adakah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengetahui siapakah pintu itu? Siapakah pintu yang dimaksudkan? Maka beliau berkata, ya. Beliau tahu seperti mana beliau tahu selepas esok hari adanya malam. Ini kerana sesungguhnya aku menyampaikan kepada beliau hadis yang bukannya cerita karut marut. Qala, maka Abu Wa'il berkata, fahibna an nas'alah, kami takut untuk bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah. Hibna tu maknanya kami takut, daripada haba yahabu. Maka kami takut untuk bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, mana siapakah pintu yang dimaksudkan. Maka kami telah menyuruh Masruq, lalu beliau telah bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bertanya, manil bab, siapakah pintu itu? Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Umar. Pintu itu ialah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wa hasilu ma'na hadhihi al-ahadith annahu sallallahu alaihi wasallam syabbaha muddata hayati Umar radhiyallahu anhu bihisnin mani'in fihi ahlul Islam. Dan kesimpulan daripada makna hadis-hadis ini, iaitu hadis-hadis yang telah lalu yang kita baca berkenaan dengan peristiwa pembunuhan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW telah memberikan perumpamaan. Baginda telah memberikan tashbih, iaitu perumpamaan tempoh hayat kehidupan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan sebuah kubu yang kukuh yang di dalamnya umat Islam berada di dalamnya. Baginda SAW menyamakan selama hidupnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu merupakan satu benteng atau kubu yang kukuh yang umat Islam berada di dalam benteng tersebut. Dan baginda wasyabbaha syakhsa Umar radhiyallahu anhu bibabi dzalikal hisn. Baginda telah memberikan tashbih, itu perumpamaan, diri Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu ia merupakan pintu bagi kubu tersebut. Maknanya hidup Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu seolah umat Islam berada dalam kubu yang mana pintu kubu itu ialah merupakan diri Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wa fahima dzalika Umaru radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memahami perkara tersebut. Wa sa'ala Hudzaifah, beliau telah bertanya pada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, ayamutu am yuqtal, adakah beliau akan mati ataupun dibunuh? Fa akhbarahu annahu yuqtalu, maka Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu memberitahu kepada Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau akan dibunuh. Maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya, adakah beliau ini akan mati biasa ataupun beliau akan mati dengan cara dibunuh? Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu beritahu bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan dibunuh. Faqala dzaka ahra alla yughlaqa, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berkata, maka sewajarnya pintu itu tidak akan ditutup kembali.
fa innal baba idza kana mawjudan yumkinu ghalquhu ba'dal fathi biqilafi ma idzan kasar. Kerana sesungguhnya pintu apabila dia ada, maka dia boleh ditutup semula selepas dibuka. Berbeza apabila pintu itu dipecahkan. Makna kalau pintu tu kalau kata dibuka boleh tutup balik. Tapi kalau dah pecah tak boleh tutup balik. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diumpamakan seperti pintu tersebut. Kalau pintu itu dibuka maka boleh tutup balik. Maknanya fitnah itu boleh ditutup balik. Tapi kalau pintu itu dipecahkan, maknanya fitnah yang berlaku selepas zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak boleh ditutup semula. Wa inna ma kana huwa al-baba duna Uthman radhiyallahu anhu lianna wujud al-bab yamna'u min dukhulil aduwi lil hisni wa innal fitnata lam tadhhar fi hayati Umar radhiyallahu anhu wa lianna wujudahu kana baban mani'an min dhuhuriha. Dan hanya saja pintu itu ialah merupakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kerana adanya pintu itu menghalang daripada masuk musuh ke dalam kubu. Dan sesungguhnya fitnah itu tidak pernah zahir selama mana hidupnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kerana wujudnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ialah merupakan pintu yang menghalang daripada zahirnya fitnah tersebut. Jadi mungkin ada pertanyaan yang timbul bahawa kenapa pintu itu mesti Sayyidina Umar bukannya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu? Jadi penjelasan ni ialah kerana pintu ni menghalang dia musuh masuk. Jadi selama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masih hidup, fitnah tak timbul. Jadi beliau ialah merupakan pintu yang menghalang daripada terbukanya fitnah. Wa inna ma zaharat fi hayati Uthman radhiyallahu anhu. Dan hanya saja zahirnya fitnah itu pada masa kehidupan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wa qutila huwa fiha, dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun telah dibunuh di dalam fitnah tersebut. Mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sendiri terbunuh disebabkan fitnah yang timbul pada zaman hidup beliau. Falau kana huwal babal mani'a minha lama zaharatil fitanu fi hayatih. Kalaulah Sayyidina Uthman tu ialah pintu yang menghalang daripada fitnah, pastilah tidak zahirnya fitnah pada ketika beliau hidup. Tapi sedangkan fitnah zahir pada zaman beliau, bahkan beliau juga terbunuh kerana fitnah tersebut. Fandafa'a mastashkalahu az-Zarkashi min anna al-waqi' fil wujudi yashhadu anna al-awla bidzalika Uthman radhiyallahu anhu lianna qatlahu wa sababu iftiraqil kalimah. Maka tertolaklah pertanyaan yang ditimbulkan oleh Imam Az-Zarkashi radhiyallahu anhu, bahawa apa Imam Zarkashi rahmatullah alaih mendatangkan pertanyaan ataupun iskal yang beliau datangkan, iaitu beliau berkata bahawa annal waqi' fil wujud, bahawasanya realiti yang berlaku dari segi kewujudannya, realiti yang berlaku ialah menjadi saksi ataupun menunjukkan bahawa sepatutnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu lah yang merupakan pintu tersebut, kerana pembunuhan beliau ialah merupakan sebab kepada pecah belahnya kesatuan umat Islam. Tetapi ini pendapat Imam Zarkashi rahmatullah alaih. Tetapi sebenarnya ialah fitnah itu telah wujud ketika sebelum Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu meninggal dunia lagi. Selepas beliau terbunuh, sebelum beliau terbunuh lagi, fitnah itu telah wujud, dan beliau juga terbunuh kerana fitnah tersebut. Dan fitnah itu wujud selepas Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dibunuh. Jadi selepas tu baru fitnah itu wujud. Jadi bermakna orang yang selayaknya dipanggil pintu itu ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Wa wajhul indifa'i zahirun, dan sebab kepada tertolaknya pertanyaan yang ditimbulkan oleh Imam Zarkashi rahmatullah alaihi itu ialah begitu jelas. Wa sababuhu kama rawahu Ibn Sa'din
Dan sebabnya, makna sebabnya ialah seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Adi bin Shihab, iaitu beliau meriwayatkan daripada Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah, anna Umar radhiyallahu anhu kana la ya'dhanu li sabiyyin qad ihtalama fi dukhulil Madinah. Bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak memberi izin kepada mana-mana budak yang telah baligh untuk masuk dalam kota Madinah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada permulaannya beliau tak beri izin kepada budak untuk masuk dalam Madinah. Ini maksudnya hamba ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak nak ada hamba yang dah baligh, mereka ini duduk dalam Madinah. Ni pada zaman itu, sebelum beliau wafat. Hatta katabal Mughirah bin Syu'bah wa huwa 'ala al-Kufati yadhkuru lahu ghulaman indahu San'an. Iaitu sehinggalah Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang ketika itu berada di Kufah, beliau menyebutkan atau beliau memberitahu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada seorang hamba yang ada di sisi beliau, yang mana hamba itu mempunyai kemahiran. San'an ni maksudnya hamba itu mempunyai kemahiran kerja tangan, kerja buat. Baik. Wa yasta'dinu ay yudkhilahul Madinah. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu telah meminta izin kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk memberikan keizinan budak itu atau hamba itu masuk ke dalam kota Madinah. Yaqulu, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, iaitu untuk minta izin, inna indahu a'malan kathiratan fiha manafi'u linnas. Sesungguhnya budak ini atau hamba ni, dia mempunyai pekerjaan, dia mempunyai banyak pekerjaan yang memberikan manfaat kepada manusia, kepada orang ramai. Haddadun, dia ini tukang besi, mana pandai bertukang besi. Naqashun, dia ini ialah pandai mengukir. Najjarun, dia ini tukang kayu. Maknanya hamba ni yang aku nak minta izin pada Amirul Mukminin untuk masuk ke dalam kota Madinah ini, bekerja di Madinah, ialah dia ini pandai kemahiran mengukir dan besi, dan juga pandai kemahiran bertukang kayu. Fakataba ilaihi Umaru radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun telah membalas surat kepada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Fa'adina lahu an yursila bihi ilal Madinah. Sayyidina Umar memberi izin kepada Mughirah bin Syu'bah untuk menghantar hamba itu ke kota Madinah. Wa kana kafiran majusiyan yud'a Aba Lu'lu'ah. Hamba Mughirah bin Syu'bah itu ialah seorang kafir majusi yang namanya dipanggil Abu Lu'lu'ah. Wa kana khabithan, dia ini seorang yang khabith, mana seorang yang jahat. Idza nadhara ila sibyan as-sighari yamsahu ru'usahum wa yabki. Apabila dia melihat kanak-kanak yang kecil, dia akan mengusap kepala mereka dan dia menangis. Wa yaqulu innal araba akalat kabidi. Dia berkata, mana hamba ni berkata, sesungguhnya orang Arab telah makan hatiku. Mana orang Arab telah menghancurkan hatiku. Maknanya dia ni orang Majusi, dan memang dia ni ada dendam ataupun benci kepada orang Arab, maksudnya orang Islam lah. Jadi memang dia ni ada perasaan dendam kepada orang Islam. Wa kana qad daraba alaihi al-Mughirah 100 dirhamin fi kulli syahr, wa fi riwayatin 120 dirhaman, wa fi riwayatin 4 darahima kulla yawmin. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu telah mengenakan kepada beliau cukai, telah mengenakan kepada beliau bayaran ataupun cukai lah, 100 dirham pada setiap bulan. Dan dalam satu riwayat lain bagi tahu 120 dirham. Dalam satu riwayat lain iaitu 4 dirham setiap hari. Kalau 4 dirham setiap hari, makna kalau kali 30, 120 dirham. Tapi kalaulah kita kata bahawa 100 dirham, maknanya mungkin cukai itu dari sebulan 100 dirham sehingga ke 120 dirham. Ini maksudnya Mughirah bin Syu'bah bagi dia buat kerja. Kemudian Mughirah bin Syu'bah minta daripada dia sebahagian daripada hasil pendapatan dia dibayar kepada tuan dia, Mughirah bin Syu'bah.
radhiyallahu anhu. Jadi ini yang Mughirah bin Syu'bah telah buat ketetapan tu supaya dia bayar sama ada mungkin setiap hari ataupun secara bulanan. Baik. Faja'a ila Umar radhiyallahu anhu yashtaki ilaihi shiddatal kharaj. Maka hamba ini dia telah datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia mengadu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beratnya cukai yang dikenakan kepadanya. Kita kata macam bayaran yang dia kena bayar kepada tuan dia. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, "Madza tuhsinu min al-amal?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Apa pekerjaan yang kau pandai?" Fadzakara lahu amalan katsirah. Lalu dia memberitahu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu banyak pekerjaan yang dia pandai. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Ma kharajuka bi kathirin fi kaffati amalik." Tidaklah cukai yang dikenakan kepada kau tu banyak berbanding dengan kemahiran yang kau pandai. Fansarafa saqitan yatadammar. Lalu dia pun beredar dengan marah-marah dan sambil merungut-rungut. Yatadammar tu maksudnya merungut-rungut. Jadi bermakna Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengenakan kepada beliau bayaran sekian. Tapi dia ni mempunyai banyak kemahiran. Jadi kalau dia mempunyai banyak kemahiran, dia boleh banyak kerja dia buat dan kemudian dia dapat untung yang begitu banyak. Contohlah kata dia hanya kena bayar sebulan sebagai contohnya 100 dirham atau mungkin 120 dirham. Tapi berdasarkan kepada kemahiran dia, mungkin dia boleh buat pendapatan untuk diri dia sendiri. Mungkin sebulan dia boleh sampai 500 dirham. Cuma 100 dirham kena bayar atau 120 dirham kena bayar. Tapi yang lebih tu dia boleh pendapatan untuk dia sebab dia ada kemahiran yang banyak. Jadi sebab itu bila dengar dia pandai banyak kemahiran, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, tak adalah banyak sangat cukai yang dikenakan kepada kau ataupun bayaran yang kau kena bayar pada tuan kau. Wa fi riwayatin qala wa ma ta'mal. Dalam satu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wa ma ta'mal, apa kerja yang kau buat?" Qala al-arha. Lalu dia berkata bahawa aku ni buat pengisar. Macam pengisar gandum ke atau pengisar barley ke. Wasakata an sa'iri amali, dan dia tak bagi tahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pekerjaan yang lain. Maknanya dia bagi tahu bahawa saya pandai buat pengisar. Tapi dia tak bagi tahu bahawa dia ada pandai lagi buat pekerjaan yang lain. Qala fi kam ta'malur raha. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, berapa belanja? Fi kam ni maksud pada berapakah maksudnya belanja yang kau perlukan untuk membuat pengisar, batu pengisar. Fa akhbarahu, lalu dia pun beritahu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berapakah belanja yang dia perlukan untuk buat pengisar. Qala wa bikam tabi'uha. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, dan berapa pula kau jual? Berapa pula kau jual pengisar tu? Fa akhbarahu, lalu dia pun beritahu berapa harga dia jual. Faqala, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, laqad kallafaka yasiran intaliq fa'ati maulaka ma sa'alak. Sesungguhnya tuan kau memberi kepada kau bebanan, maksud bayaran yang sikit je. Telah tetap kepada kau bebanan untuk bayar yang sedikit saja. Pergilah kau dan berilah bayaran kepada tuan kau berapa yang dia minta kepada engkau. Jadi mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia mengadu pada Sayyidina Umar, hamba ni iaitu Abu Lu'lu'ah ni bila mengadu pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar kata, sebenarnya kau boleh dapat untung banyak kalau kau buat pengisar. Jadi belanjanya yang kau gunakan untuk nak buat pengisar tu kan mahal pun, tapi kau jual lagi mahal. Contohlah kata belanjanya, katalah nak buat belanja tu mungkin dalam 10 dirham, tapi dia jual harga 30 dirham, mana banyak lagi dia dapat untung. Jadi kerana itu dia kata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, maknanya bukanlah tuan kau minta pada kau banyak sangat. Okey. Falamma walla qala Umar radhiyallahu anhu, ala taj'alu lana rahan. Tapi apabila lelaki tu nak beredar, Abu Lu'lu'ah ni nak beredar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, boleh tak kau buatkan untuk kami satu alat pengisar? Wa fi riwayah, dalam satu riwayat lain, qala lahu, Sayyidina Umar berkata kepadanya,
alam uhaddath annaka taqulu law asya'u la sana'tu rahan tathanu birrih. Sayyidina Umar bertanya kepadanya, dalam satu riwayat lain Sayyidina Umar bertanya kepadanya, bukankah ada orang bercerita pada aku, mana diceritakan pada aku, kau pernah berkata, kalau aku nak, aku akan buat satu pengisar yang mengisar angin, satu pengisar yang akan mengisar angin. Faltafatal abdu sakhitan ala Umar radhiyallahu anhu. Lalu hamba itu pun berpaling, maksudnya berpaling pergi. Dia pun beredar pergi dalam keadaan marah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya pada dia, aku dengar kau pernah cakap kau nak buat satu pengisar, yang pengisar itu akan mengisar angin, mengisar menggunakan angin. Ini sebenarnya perkataan yang begitu dalam. Sebenarnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu faham, cuma orang lain tak faham. Apa maksud dia? Yang dia nak maksudkan dengan pengisar angin tu maksud nak bunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Angin yang dibawa maksudkan itu iaitu berita. Maknanya kisar Sayyidina Umar, mana bunuh Sayyidina Umar, maka akan menyebabkan berita itu akan tersebar seperti mana angin yang bertiup. Jadi dia pernah cakap, dia kata aku akan buat untuk kau pengisar yang akan mengisar dengan angin, iaitu akan tersebarnya berita luas, akan tersebar berita luas bahawa kau akan kau ni dibunuh. Baik. Faqala wa ma'a Umar radhiyallahu anhu rahtun. Ketika itu ada bersama Umar radhiyallahu anhu beberapa orang. Rahat ni maksud beberapa orang lah. Faqala la asna'anna laka rahan yatahaddathu an-nasu biha. Lalu hamba tu pun berkata, saya pasti akan buat untuk engkau pengisar yang orang ramai akan bercerita mengenai pengisar itu. Falamma walla al-'abdu aqbala Umar radhiyallahu anhu 'ala ar-rahti alladhi ma'ahu. Bila hamba tu dah pergi, dah beredar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun beliau menghadap kepada orang-orang yang berada bersama beliau. Lalu beliau pun berkata, faqala au'adani al-'abdu anifan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, hamba itu tadi telah memberi ancaman kepadaku. Hamba itu tadi telah memberi ancaman kepada aku tadi. Maksudnya kan hamba tu kata, bila Sayyidina Umar tanya pada dia, engkau tak nak buat ke untuk aku satu alat pengisar? Mula-mula dia macam berpaling. Lepas tu dia kata, aku akan buat satu pengisar untuk kau yang orang ramai akan bercerita tentang alat pengisar tu. Tapi orang lain tak faham apa yang dimaksudkan. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau satu orang yang begitu cerdik dan kefahamannya begitu dalam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu faham apa yang dimaksudkan hamba tu. Jadi bila dia kata aku akan buat alat pengisar untuk kau yang orang ramai akan bercerita, bila dia pergi, Sayyidina Umar cakap pada orang yang berada di samping beliau, Sayyidina Umar kata, hamba tu tadi apa yang dimaksudkan ialah dia memberi ancaman pada aku. Apa maksud dia? Dia memberi ancaman nak bunuh aku. Ini tajamnya kefahaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa fi riwayah qala bala. Dalam satu riwayat lain, hamba itu berkata, ya sudah pasti, bala, ya sudah pasti. Aj'alu laka rahan yatahaddatsu biha ahlul amsar. Aku akan buat untuk kau satu alat pengisar yang akan bercerita tentangnya penduduk di bandar-bandar besar. Fafazi'a Umar radhiyallahu anhu min kalimati. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terkejut dengan perkataannya itu. Wa Aliun karramallahu wajhahu ma'ahu. Ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala ma tarahu arad. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar pun bertanya kepada Sayyidina Ali, apa pandangan kau, apa yang dimaksudkan dengan cakap ni tadi? Qala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, au'adaka ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, dia telah mengancam kau. Dia telah mengancam tuan. Apa maksudnya? Iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga satu orang yang kefahaman di dalam. Waktu tu beliau ada, Sayyidina Ali pun faham yang dimaksudkan dengan orang-orang di bandar besar akan bercerita tentang alat pengisar tu, iaitu dia mengancam untuk bunuh kau. Dan kalau kau mati, maka peristiwa pembunuhan kau tu akan diceritakan oleh semua orang yang berada di bandar-bandar
besar. Baik. Qala Umar radhiyallahu anhu yakfina Allah qad alimtu annahu yuridu bi kalimati ghadra. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kami ataupun Allah akan melindungi kami. Sesungguhnya aku memang tahu bahawa dia ingin untuk melakukan pengkhianatan dengan ucapannya tadi. Maksudnya ghadran ni maksudnya belot ataupun khianat. Aku memang tahu bila dia cakap macam tu, dia nak buat satu pengkhianatan terhadap aku. Faqaraja Umar radhiyallahu anhu ila al-hajj. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah keluar untuk menunaikan haji. Lepas peristiwa tu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah pergi menunaikan haji. Falamma sadara ittaja'a bil muhassab. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah selesai, sadara ni maksudnya beliau tinggalkan Mina. Maknanya selepas beliau dah tinggalkan Mina, sadara maknanya beliau nak pergi bertolak pulang. Ittaja'a bil muhassab, beliau berbaring di Muhassab. Muhassab ni ialah nama tempat di Mekah yang mana terletak. Nama Muhassab ni ada beberapa nama. Satu nama dia Muhassab, juga dipanggil dengan nama Abtah. Kawasan ni juga dipanggil Muhassab atau juga dipanggil Abtah atau juga dipanggil Khaif Bani Kinanah. Sekarang kawasan ini dipanggil Hai Ma'abdah. Hai Ma'abdah. Antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas baginda buat haji, baginda duduk kat Mina 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Mekah untuk tawaf wada'. Tapi sebelum tawaf wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buat haji, baginda telah singgah di Muhassab. Baginda solat 4 waktu kat situ, iaitu hari 13 Zulhijjah tu baginda solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Lepas Isyak tu baginda baring. Lepas tu barulah dah lewat malam, baru baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf wada'. Dan kemudian lepas subuh tu 14 hari bulan Zulhijjah, baginda pulang semula ke kota Madinah. Jadi ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selepas selesai haji, beliau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berbaring di Muhassab. Tempat ni sekarang ada dibuat masjid lah di Hai Ma'abdah. Di kawasan dia ada Mina, jalan lalu akan lalu Hai Ma'abdah, akan lalu Ja'fariyah, dan lepas tu akan lalu Ma'la dan akan sampai di Mekah. Wa ja'ala rida'ahu ta'ta rasih. Beliau telah letakkan rida' beliau di bawah kepalanya. Fa nadhara ila al-qamar fa'ajabahu istiwa'uhu wa husnuh. Sayyidina Umar melihat kepada bulan, lalu beliau merasa kagum iaitu dengan maksudnya bulatnya bulan itu dan juga dengan keindahan bulan. Maksud sambil beliau tu beliau tengok sambil itu beliau berbaring, beliau tengok langit. Jadi beliau waktu tu kan 14 Zulhijjah. Bila 14 Zulhijjah ni memang tengah bulan purnama. Jadi bila tengah bulan purnama beliau tengok langit, maka beliau pun makna puji bulan. Ya masya-Allah, kan cantiknya bulan ni. Faqala Allahumma inna ra'iyati qad kathurat wa intasharat faqbidni ilaika ghaira ajizin wala mudayyi'. Lalu beliau berkata, wahai Allah, sesungguhnya rakyatku telah ramai dan telah tersebar luas. Oleh itu, wahai Allah, ambillah aku bertemu dengan kau ghaira ajizin, dalam keadaan aku ni tidak hina atau tidak lemah, wala mudayyi', dan dalam keadaan tidak melakukan kecuaian kepadamu. Maksudnya bila doa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, satu mungkin doa ini ialah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Ta'ala beri ilham pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa mungkin umur beliau tak panjang lagi. Lepas ni beliau akan pergi. Jadi bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rasa perkara tersebut, maka beliau pun berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ambil beliau. Fasadara ilal Madinah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun telah pulang semula ke kota Madinah, daripada haji. Wara'a Umaru radhiyallahu anhu fil manami anna dikan ahmara naqarahu naqrataini aw thalathan baina surrati wa thunnah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah melihat di dalam mimpinya bahawasanya seekor ayam jantan yang berwarna merah telah mematuk beliau dengan 2 patukan ataupun 3 patukan di antara pusat dan antara pundi kencing. Inilah maksudnya bawah pusat tu. Antara pusat dengan sebelum pundi kencing, tengah-tengah tu.
Jadi Sayyidina Umar tengok dalam mimpi tu ada seekor ayam jantan patuk beliau 2-3 kali dekat kawasan tersebut. Faqalat, ini maksudnya beliau mimpi ni lepas balik haji. Faqalat Asma'u bintu Umaisin Ummu Abdillah bin Ja'far, maka telah berkata Sayyidatina Asma' binti Umais, ibu kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma, qulu lahu falyusi fa innahu yaqtuluhu rajulun minal a'ajim. Beritahu kepada Umar supaya dia berwasiat. Beritahu pada Umar supaya cepat-cepat sampaikan wasiat. Fa innahu yaqtulu rajulun minal a'ajim, kerana dia ini akan dibunuh oleh seorang lelaki daripada bangsa Ajam. Wa kanat ta'buru ru'ya, dan Asma' binti Umais radhiyallahu anha ini mempunyai kemahiran mentadbir mimpi. Asma' binti Umais radhiyallahu taala anha ni sahabiah lah. Beliau ialah salah seorang sahabiah dan beliau merupakan isteri mula-mula kahwin dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dan lepas tu lepas Ja'far radhiyallahu anhu syahid dalam peperangan Mu'tah, beliau berkahwin pula dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang daripadanya lahir Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Okey, lepas tu selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Asma' binti Umais ni berkahwin pula dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi waktu ni, dalam peristiwa ni, Asma' ni waktu ni ialah beliau isteri pada Sayyidina Ali waktu ni. Isteri pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Allah beri pada beliau kemahiran mentadbir mimpi. Jadi bila beliau dengar mimpi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pesan supaya cepat-cepat Sayyidina Umar bagi wasiat, kerana tak lama lagi bahawa beliau akan dibunuh. Baik. Wa rawa Abu Ya'la wa Ibn Hibban wal Hakim wal Baihaqi an Abi Rafi' qalu, Abu Ya'la telah meriwayatkan, dan Ibn Hibban dan Hakim dan Baihaqi, mereka meriwayatkan daripada Abu Rafi', qalu, mereka berkata, kana Abu Lu'lu'ah abdan lil Mughirah bin Syu'bah. Abu Lu'lu'ah ni ialah merupakan seorang hamba milik Mughirah bin Syu'bah. Wa kana yasna'ur raha, dia ini dia membuat alat pengisar. Wa kana al-Mughirah yastaghillu kulla yawmin 4 darahim. Mughirah radhiyallahu anhu telah mengambil istighlal ni maksudnya minta hasil pendapatan. Mughirah telah meminta hasil pendapatan daripadanya, makna bayar cukai setiap hari 4 dirham. Inilah sebab Mughirah radhiyallahu anhu ni tuan dia, dan ini hamba pada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi setiap hari Sayyidina Mughirah radhiyallahu anhu minta supaya dia bayar 4 dirham. Falaqiya Abu Lu'lu'ah Umar radhiyallahu anhu faqala ya Amiral Mu'minin. Maka Abu Lu'lu'ah ni telah bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, wahai Amirul Mu'minin, innal Mughirah qad athqala alayya ghallati. Sesungguhnya Mughirah telah memberatkan kepadaku cukai. Maksudnya dia telah menetapkan kepadaku cukai yang banyak, yang berat. Fakallimhu yukhaffif anni. Minta Tuan Amirul Mu'minin bercakap atau berbincang dengan Mughirah supaya dia ringankan sikit cukai itu, Qala ittaqillah wa ahsin ila maulak. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepada dia, bertakwalah kamu kepada Allah dan buatlah baik kepada tuanmu. Wa minni ati Umar radhiyallahu anhu an yalqal Mughirata fayukallimahu fayukhaffif anhu. Dan tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sini bercadang atau berniat bercadang untuk bertemu sendiri dengan Sayyidina Mughirah, dan supaya beliau dapat berbincang dengan Sayyidina Mughirah untuk meringankan cukai daripada hamba tersebut. Fi riwayatin annahu kallamahu fi amrihi wa wassa bihi khairan wa huwa la yadri. Dalam satu riwayat lain ada disebutkan bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berbincang dengan Sayyidina Mughirah mengenai hamba tersebut. Wa wassa bihi khairan wa huwa la yadri. Dan Sayyidina Umar berpesan kepada Sayyidina Mughirah supaya berlaku baik kepada hamba itu, tetapi hamba itu tak tahu.
Cerita tersebut dia tak tahu yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada berjumpa dengan Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dan bincang pasal dia. Faghadibal abdu, lalu abdu itu telah marah. Abu Lu'lu'ah tu telah marah. Wa qala wasi'an nasa kull lahum adluhu ghairi. Maknanya telah meliputi akan seluruh manusia keadilannya kecuali hanya aku. Apa maksudnya? Dia kata semua orang dapat keadilan Umar, tetapi aku dia tak dapat adil daripada dia. Maksudnya dia berlaku adil kepada semua orang, tetapi dekat aku dia tak berlaku adil. Fa'admara ala qatli, lalu dia pun telah menyimpan niat untuk membunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Admara ni maksudnya menyimpan niat dalam hati untuk bunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fastana'a qanjaran lahu ra'san, lalu dia telah buat satu pisau belati yang mempunyai dua mata. Khanjar ni makna pisau belati. Dia telah buat satu pisau belati yang mempunyai dua mata. Wa syahadahu, dia telah mengasah pisau itu. Wa sammahu, dan dia telah meletakkan racun di pisau tersebut. Thumma atabihi ilal Hurmuzan, lalu dia telah membawa pisau itu. Kemudian dia telah membawa pisau itu kepada Hurmuzan. Kepada Hurmuzan. Faqala kaifa tara hadha, lalu dia bertanya kepada Hurmuzan, apa pendapat kau mengenai pisau ini? Qala ara annaka la tadribu bi ahdan illa qataltahu. Lalu Hurmuzan berkata, aku berpandangan bahawa tidaklah kau menikam pisau ini pada sesiapa, melainkan pasti kau akan bunuh orang tersebut. Maksudnya kalau kau tikam orang, cucuk pisau ni kat siapa, tikam orang, pasti orang tu akan mati. Fatahayyana Abu Lu'lu'ah, Abu Lu'lu'ah ni pun telah menunggu masa. Dia pun telah merancang untuk tunggu satu masa. Faja'a fi salatil ghadah, lalu dia datang ketika waktu solat subuh. Faqaraja Umar radhiyallahu anhu bidirrati yuqidun nasa li salati subhi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keluar membawa tongkat beliau untuk mengejutkan orang ramai untuk solat subuh. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu punya amalan. Zaman tu punya khalifah, punya hebat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sampai kan Sayyidina Umar bila pagi-pagi keluar sebelum subuh, beliau yang akan kejut orang ramai bangun solat subuh. Beliau bawa tongkat beliau, macam tongkat kecil. Dirah ni mana tongkat, dia ada ranting dia kecil. Jadi beliau akan ketuk rumah orang. Bangun oi, bangun tu solat, bangun solat subuh, bangun solat subuh. Ni amalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah pada zaman tersebut. Wa kana Umar radhiyallahu anhu idza uqimatis salati yatakallamu fayaqul aqimu sufufakum. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila telah dilakukan iqamat untuk solat, beliau akan berkata aqimu sufufakum. Maknanya samakanlah atau luruskanlah saf-saf kamu. Luruskanlah saf-saf kamu. Fadhaba yaqulu kama kana yaqul. Lalu beliau pun berkata seperti mana yang biasa beliau berkata. Maksudnya bila waktu tu nak solat subuh, bila nak tiba waktu solat subuh, macam biasa beliau pun suruh orang ramai supaya luruskan saf mereka untuk solat subuh. Faqama Abu Lu'lu'ah wa ra'a Umar radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah ni dia berdiri, dia datang, lalu dia berdiri di belakang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Falamma kabbara ta'anahu thalatha ta'anatin. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu angkat takbir, dia telah menikam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan 3 tikaman. Ta'natan fi katifi, satu tikaman di bahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa ukhra fi khasirati, satu lagi tikaman di pinggang beliau, wa ukhra tahta surrati baina thunnati was surrah, dan satu lagi tikaman di bawah pusat beliau antara pundi kencing dan antara pusat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Beliau telah tikam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan 3 tikaman. Jadi satu tikaman dekat bahu, satu lagi kat pinggang, satu lagi dekat bawah pusat. Wa qad khuriqatis sifaqu wa hiya allati qatalathu. Dan sampai telah koyak as-sifaq. Sifaq ni al-jillul batin. Mana telah koyak apa nama? Kulit Sayyidina Umar yang bahagian dalam, dan inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terbunuh. Maksudnya itulah yang telah membunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya tikaman tu begitu dalam
Maknanya tembus sampai ke dalam perut, sampai dalam perut pun habis koyak. Kan? Dan ini menyebabkan kematian, membawa pada kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa ta'ana 13 rajulan. Dan dia juga telah menikam 13 orang lelaki yang dalam saf tu. Dia telah tikam 13 orang lelaki dalam saf tu. Fahalaka minhum 7 orang daripada kalangan mereka telah mati dengan sebab tikaman tu. Wa tasayahan nas, orang ramai pun bertempik sesama mereka. Orang ramai pun bertempik. Farama rajulun ala ra'si bi burnus, maka seorang lelaki telah membaling ke atas kepala Abu Lu'lu'ah tu burnus. Burnus ni macam kain lah, kain jubah tu. Burnus ni biasanya jubah yang macam jubah yang besar tu, yang orang pakai kat luar. Jadi kain tu dia telah sekap atas apa? Dia telah sekap atas Abu Lu'lu'ah tu. Thumma taba'ahu ilai, kemudian dia telah ittiba' ni maksud dia telah gulung kain tu di atas Abu Lu'lu'ah. Maksudnya dia Abu Lu'lu'ah tu nak cuba lagi. Jadi lelaki ni dia ambil kain, ikat Abu Lu'lu'ah tu dengan kain tu, sekap dia, kemudian ikat Abu Lu'lu'ah dengan kain tersebut, kain yang jubah tu. Jadi menyebabkan macam seolah macam orang kata kena perangkap kan. Macam orang kadang dia tak jaring baling kata dia. Macam itulah dibuat pada Abu Lu'lu'ah. Baik. Wa fi riwayah fashtamala Abu Lu'lu'ah ala khanjarin dhi ra'sain. Dalam satu riwayat lain ada disebutkan bahawa Abu Lu'lu'ah ni dia telah menyembunyikan istamala ala maksudnya dia telah letak dalam baju dia. Istamala ala, dia telah letakkan dalam baju dia. Letak apa? Istamala Abu Lu'lu'ah telah meletakkan dalam bajunya ala khanjarin, iaitu khanjar, pisau belati yang mempunyai 2 mata. 2 mata. Nisabu fi wasati, yang mana pemegang pisau itu diletakkan di pinggang dia. Nisab ni maksudnya miqbadul khanjar, iaitu diletakkan pemegang, iaitu dia sangkut kat sini kan. Dia pakai baju, lalu dia letakkan dekat pinggang ini, dia sangkut macam kadang orang kita letak keris tu kan. Dia sangkutkan dekat pinggang dia. Fakamana fi zawiyatil bait fi ghalasis sahab, dia telah menyuruh di penjuru rumah ketika gelap waktu subuh. Ghalas ni maknanya subuh, macam baru mula-mula masuk subuh, masih lagi gelap, dia telah menyuruh kat tepi rumah. Falam yazal hunalika hatta kharaja Umar radhiyallahu anhu yuqidun nasa li salati subh. Dan dia terus berada dekat situ sehingga apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keluar untuk mengejutkan orang ramai bangun solat subuh. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaf'alu dhalika. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memang sering melakukan perbuatan tersebut. Maknanya Sayyidina Umar sendiri akan kejutkan orang untuk bangun solat subuh. Thumman haza aidan falamma dana Umar radhiyallahu anhu minhu wa thaba alaihi fata'anahu 3 ta'anatin ihdahunna tahta surrah. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghampiri Abu Lu'lu'ah tu, dia telah menerkam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, atau dia melompat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu dia telah menikam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan 3 tikaman, yang salah satu tikaman itu di bawah pusat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maknanya Sayyidina Umar dia menyuruh tu kat pintu rumah ni, bukan ni, maksudnya rumah tu tepi masjid. Jadi bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dah selesai pergi kejut orang ramai, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun masuk dalam masjid. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk dalam masjid, waktu tu dia ada kat tepi masjid tu. Jadi bila Sayyidina Umar lalu dekat dengan dia, tepi dia, Sayyidina Umar pun tak perasan dia pun terus pergi tikam Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Thumman haza aidan ala ahli masjid fata'ana man yali. Selepas dia dah tikam Sayyidina Umar, kemudian dia telah menyerang juga kepada ahli masjid. Lalu dia telah menikam orang yang berada berhampiran dia. Hatta ta'ana siwa Umar radhiyallahu anhu 11 rajulan, sehingga dia telah menikam selain Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 11 orang lelaki. Thumma tahara bi khanjari, kemudian dia telah membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan pisau belati itu. Akhirnya sebenarnya Abu Lu'lu'ah ni akhirnya dia bunuh diri dia. Maknanya lepas orang dah tangkap dia tak boleh nak lari, orang dah ikat dia. Akhirnya pisau tu dekat tangan dia lagi. Akhirnya dia tikam diri dia sendiri. Dia telah bunuh diri dia sendiri. Bila dia rasa tak boleh lepas dah, tak sempat nak lari,
Mula dia cuma nak lepaskan diri, dia tikam orang lain. Ada kata 11 orang, ada kata 13 orang. Tapi akhirnya dia tak dapat nak lepaskan diri. Bila dia ditangkap, akhirnya dia bunuh diri dia sendiri. Wa fi riwayah falamma ra'a annahu hita bihi qatala nafsah. Dalam satu riwayat lain disebutkan, apabila dia melihat bahawa dia telah dikepung, akhirnya dia telah membunuh dirinya sendiri. Faqala Umar radhiyallahu anhu qulu li Abdurrahman bin Auf falyusalli bin nas. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berkata, beritahu kepada Abdurrahman bin Auf supaya dia mengimami orang ramai solat. Maksudnya sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu beliau datang untuk solat, beliau yang jadi imam orang ramai solat. Jadi waktu tu beliau nak solat subuh, tapi belum sempat nak solat subuh atau baru nak menunaikan solat subuh, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah ditikam. Jadi orang ramai bila solat waktu tu tak selesai, belum dapat ditunaikan. Sayyidina Umar pun perintahkan supaya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jadi imam untuk solat subuh itu. Thumma ghalaba Umar radhiyallahu anhu an-nazba hatta ushi alai. Kemudian dia maksudnya sini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah banyak keluar darah. An-nazba ghalaba Umar radhiyallahu anhu an-nazba, maksudnya Sayyidina Umar telah banyak keluar darah sehingga beliau pengsan. Hatta ushi alai, sehingga akhirnya beliau pun pengsan. Falam yazal fi ghasyatin wahidatin hatta asfara subuh. Maka beliau terus berada dalam pengsan, dalam satu pengsan. Maksudnya beliau terus pengsan tak sedar-sedar sehinggalah subuh dah mula terang. Sehingga waktu tu nampak macam dah nak habis waktu subuh dah. Kan tadi beliau ditikam awal lagi, tapi bila dah dekat nak terang, Sayyidina Umar masih lagi pengsan. Falamma asfara afaqa fanadhara fi wujuhin nas. Bila dah mula terang, maksudnya asfara ni belum lagi habis waktu subuh, masih lagi belum habis waktu subuh, dekat nak habis waktu subuh. Jadi bila dah mula terang, beliau pun mula tersedar. Beliau pun tersedar, dia pengsan. Beliau pun melihat kepada orang ramai. Faqala asallan nas, beliau bertanya, adakah orang ramai dah solat subuh? Qalu na'am, mereka berkata ya. Faqala la islam liman taraka solah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Maksud tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang mana meninggalkan solat. Ini satu karamah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Beliau pengsan, tapi bila nak dekat habis waktu subuh, waktu tu beliau belum sembahyang subuh lagi. Tapi bila nak dekat habis waktu subuh je, beliau betul sedar. Beliau terus tanya, tadi orang dah solat ke belum? Mereka beritahu dah solat dah. Sebab Sayyidina Umar pun dah pesan supaya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jadi imam. Di sini menunjukkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit ditikam ni pun begitu sekali ambil berat tentang solat, dan tanya orang ramai dah solat ke belum. Thumma da'a bi wudu'in fatawadda'a. Selepas tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta supaya dibawakan air wudu', fatawadda'a, lalu beliau pun telah berwudu'. Thumma shalla, lepas tu beliau pun telah solat subuh. Thumma qala man qatalani. Maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun maknanya sebelum habis waktu subuh, beliau pun telah solat subuh. Thumma qala man qatalani. Beliau pun bertanya, siapa yang telah bunuh aku? Qalu Abu Lu'lu'ah. Mereka bertanya, mereka pun berkata Abu Lu'lu'ah. Mana Abu Lu'lu'ah yang telah bunuh tuan, telah tikam tuan. Ghulamul Mughirah bin Syu'bah, iaitu hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Faqala alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatili yuhajjuni indallahi bisajdatin sajadaha lillahi qattu sajadaha lahu qattu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku akan berhujah dengan aku di hadapan Allah Ta'ala nanti bahawa dia pernah bersujud di hadapan Allah Ta'ala, bahawa dia pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maksud dia? Sayyidina Umar kata, syukur yang bunuh aku bukan orang Islam, yang bunuh aku orang kafir. Sebab kalau orang Islam, mungkin nanti kalau Allah tanya dengan dia, kenapa kau bunuh Umar, kau buat sekian kesalahan, maka aku tak nak. Dia akan kata bahawa di hadapan Allah, dia akan berhujah hadapan Allah bahawa minta supaya diampunkan. Kononnya dulu dia pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka natil arabu litaqtulani ana ahabbu ilaiha min dhalik. Tidaklah orang Arab membunuh aku,
Kerana apa? Aku ni lebih dikasihi oleh mereka daripada pembunuhan, daripada apa? Dibunuh. Apa maksudnya? Sayyidina Umar pun kata dah bahawa orang Arab takkan bunuh aku. Orang Arab di sini maksudnya orang Islam lah, orang Islam. Orang Islam tak ada nak bunuh akunya. Kerana apa? Mereka begitu sayang aku dan mereka tak sanggup dia nak bunuh aku. Min dzalika, atau ana ahabbu ilaiha ila al-arab. Min dzalika ini min al-qatl, daripada dibunuh oleh mereka. Thumma da'a bi nabidin fasharibahu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah meminta supaya dibawakan air nabid. Lalu beliau pun telah minum air nabid tu. Air nabid ni apa? Nabid ni air rendaman kurma. Biasanya zaman dulu Arab minum rendaman kurma. Tapi dia rendam tak lama lah, 1-2 hari 3 hari. Jadi tak keluar gas lagi. Jadi itu dia panggil air nabid. Air nabid ni antara minuman yang sunnah kan. Dia kadang boleh rendam mungkin kurma ataupun anggur ke, direndam. Kemudian lepas tu rendam satu malam, bila turun air itu kemudian diminum. Fa kharaja min jarhi. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minum air nabid tu, air itu terkeluar daripada luka di perut tu. Kan perut beliau luka kan, berlubang, jadi terkeluar air itu. Faqala ba'dhum nabid wa qala ba'dhum baldam. Bila ada orang melihat, sebagian mereka berkata tu nabis keluar. Ada sebagian mereka berkata bahkan darah. Apa maksudnya? Bila orang tengok terkeluar kan, orang pun tak pasti. So kerana yang keluar tu warna darah, warna merah. Jadi ada orang ingat mungkin tu keluar tu nabis, ada orang ingat yang keluar tu mungkin darah. Maksud nak bagi tahu banyaknya waktu tu darah yang keluar. Jadi mungkin juga yang keluar tu ialah nabis, atau mungkin juga iaitu darah. Fada'a bilabanin fakharaja min jarhi. Maka beliau minta pula supaya dibawa susu. Lalu susu itu pun keluar daripada luka di perut beliau itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Falamma alima annahu mayyitun ja'ala al-amra syura baina sittatin. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yakin bahawa beliau akan meninggal dunia, beliau telah memutuskan keputusan perlantikan khilafah, iaitu dibuat syura antara 6 orang. Beliau telah menetapkan urusan perlantikan khilafah tu, iaitu dimusyawaratkan antara 6 orang. Beliau telah lantik ahli syura, ahli mesyuarat antara 6 orang, iaitu Uthman radhiyallahu anhu, Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat 6 orang ni, kesemua mereka ialah asyarah mubasyarah bil jannah, iaitu 10 orang yang dijamin syurga. Cuma yang tak ada 4 orang. 4 orang tu, ni dah 6 orang, yang tak ada 4 orang. 4 orang maksudnya seorang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang tak ada iaitu Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dan seorang lagi Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ni ipar Sayyidina Umar. Sebab beliau ni berkahwin dengan adik Sayyidina Umar, Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lantik 6 orang ni. Wa ja'ala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ma'ahum musyiran wa laysa huwa ma'ahum. Dan beliau telah menjadikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bersama dengan 6 orang itu sebagai pemberi cadangan. Musyir ni maksudnya ada pemberi syur saja, pemberi cadangan, tetapi beliau bukan daripada kalangan mereka. Beliau bukan daripada kalangan ahli syura. Jadi Sayyidina Umar lantik 6 orang sebagai ahli syura, 6 orang sahabat tadi tu. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak lantik anak beliau, Sayyidina Abdullah ni, anak beliau Abdullah bin Umar jadi syura. Beliau dilantik sebagai musyir ni. Musyir maksudnya sebagai pensyur. Tapi keputusan tak ada. Ini maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu berhati-hati, takut orang tuduh beliau bahawa kau letak anak kau supaya anak kau boleh jadi khalifah, ada kemungkinan. Tapi beliau tak lantik Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jadi syura, bahkan hanya lagi sebagai musyir saja. Wa ajjalahum thalathan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi tempoh kepada mereka 3 hari. Memberi tempoh kepada mereka 3 hari untuk buat keputusan. Wa amara Suhaiban an yusalliya bin nas. Beliau telah perintahkan
Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu untuk mengimami orang ramai solat. Thumma qala ud'u li Aliyan wa Uthman wa Talhah wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'dan. Dan beliau berkata, panggil datang kepadaku Ali, Uthman, Talhah, Zubair, Abdurrahman dan Sa'ad, yang 6 orang tu. Fawassahum, lalu beliau pun telah memberikan wasiat kepada mereka, mana pesanan kepada mereka. Falamma kharaju min indi qala, falamma kharaju min indi qala in wallawha al-ajlaha yani Aliyan salaka bihim tariqal aqwam. Bila mereka telah keluar daripada sisi beliau, mana bila 6 orang sahabat yang dipanggil tadi, mereka dah keluar selepas bertemu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, in wallawha al-ajlaha yani Aliyan salaka bihim tariqal aqwam. Kalaulah mereka melantik, kalaulah mereka menyerahkan tu khilafah ni lah, khilafah, atau boleh kita kata imarah pun. Kalau mereka menyerahkan urusan khalifah ini, mana mereka lantik khalifah ini kepada Al-Ajlah. Ajlah di sini maksudnya Sayyidina Ali. Ajlah ni iaitu, dia Ajlah ni panggil orang yang macam rambut dia di sikit tak ada rambut kan, dia tak ada rambut tepi tu, kadang orang panggil Ajlah. Orang yang tu dipanggil Ajlah. Ataupun orang yang mana, ialah maknanya orang yang ada macam rambut dah mula gugur, pergi Arab punya Ajlah. Jadi Sayyidina Ali dipanggil Ajlah. Jadi kalaulah mereka lantik, maksudnya kalau mereka lantik Ali, maka pasti Ali akan membawa mereka ke jalan yang paling lurus. Ini pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tapi beliau tak bagi tahu dengan 6 orang tu. Beliau ada cakap secara rahsia, kalau lantik Ali, bagus, Ali akan bawa mereka ni ke jalan yang lurus. Faqala lahu Ibn Umar radhiyallahu anhuma, fama yamna'uka ya Amirul Mu'minin. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun bertanya pada beliau, mana anak beliau waktu tu ada, lepas mereka dah keluar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya pada ayah beliau, maka apa yang menghalang kau wahai Amirul Mukminin? Mana kenapa masa tadi diorang duduk dengan ayah tak cakap dengan mereka supaya lantik dia Ali jadi khalifah? Tapi kenapa ayah tak cakap? Lepas diorang dah keluar, ayah kata Ali bagus jadi khalifah. Qala akrahu an atahammala hayyan wa mayyita. Beliau berkata bahawa aku tak nak tanggung, aku tak suka, akrahu, aku tak suka untuk tanggung beban khilafah ini ketika hidup dan ketika mati. Tu makna khilafah lah, atau boleh kat imarah atau khilafah. Aku tak suka untuk tanggung beban khalifah ini ketika hidup dan mati. Apa maksud dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, aku tak nak waktu beliau hidup dia jadi khalifah. Kalaulah beliau lantik lepas beliau jadi khalifah, seolah-olah kalaulah khalifah lepas tu katalah sebagai contohnya buat perkara salah, maka beliau tak nak tanggung kesalahan dia tu ketika beliau dah meninggal dunia. Jadi itu beliau kata bahawa aku tak nak tanggung urusan khalifah ni ketika hidup dan mati. Ketika hidup aku dah tanggung, dah mati cukuplah. Kan aku tak nak tanggung lagi urusan khalifah ni. Rawahu Ibn Sa'din wal Harith wa Abu Nu'aim fil Hilya wal Lalikai fi Sunnah. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dan Harith dan Abu Nu'aim dalam kitab Hilya dan Al-Lalikai dalam kitab As-Sunnah. Ini kalau kita lihat juga di sini betapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu pertama takwa beliau pada Allah Taala. Takwa yang mana sangat luar biasa. Takwa yang begitu hebat. Dan yang perkara yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sama juga dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau begitu berjaga-jaga daripada beliau boleh ditohmah. Ini juga antara perkara yang mana perlu difikirkan oleh setiap mukmin, terutama orang-orang yang mana ada pegang jawatan. Iaitu bila mereka ada memegang jawatan, antara perkara yang mereka perlu usahakan juga ialah jangan melakukan tindakan yang boleh ditohmah. Sebab manusia ni semua akan berkata-kata. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau punya tindakan tidak membuka langsung ruang untuk orang membuka mulut menomah beliau, tuduh beliau. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi memang benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang layak jadi nabi lepas aku, maka ialah Umar.
Nabi memang tak ada lepas Nabi SAW. Tapi Nabi kata kalau dah diandaikan ada orang layak di Nabi lepas aku, iaitu Umar. Dan Nabi juga beritahu daripada kalangan umatku ada orang yang Allah bagi ilham yang betul, tepat, iaitu firasat yang tepat. Dan Nabi beritahu bahawa orang itu ialah siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.